Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini, bolehlah sama-sama kita bersama dengan majlis kita di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasalah, iaitu kita sekarang ni duk baca lagi akan perkataan bagi Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang pegangan mazhab salaf daripada mereka yang duduk di atas batasan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diijma' di atasnya oleh para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah daripada kita tengok dah lah, iaitu pada perjumpaan kita yang telah lepas mari itu, iaitu perkataan yang ke-142. Malam ni kita nak tengok perkataan 143 biidnillahi ta'ala. Jadi dia kata di sini ni, qala rahimahullahu ta'ala, dia kata wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Dia kata wal iman, dan iman. Iman di sisi mazhab salaf ni, kita faham jadi molek lah dulu. Iman di sisi mazhab salaf iaitu al-qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Ini kita kena ingat sungguh-sungguh. Setelah daripada ingat, kita kena faham sungguh-sungguh.
Pehe tadi itu mengandungi kita ingat. Dalam agama kita yang nak dua. Al-hifzu wal-fahmu. Ingat serta pehe. Ataupun pehe serta ingat. Boleh juga kita nak kata. Tapi rolik ni kita terbiah diri kita, anak murid kita, anak cucu kita, hafal dulu. Kemudian baru ngaji cara nak pehe. Kerana umur apabila banyak, ingat dia kurang. Dengan sebab tu apabila kita masa muda-muda ni, terutama anak-anak murid pelajar baru-baru ni kena hafal lah dulu. Hafal akan perkataan tokoh-tokoh alim ulama kita, biarkan ingat dulu. Kemudian mari belajar cara nak faham lepas daripada kita hafal. Ya lagu tu ya. Terutama orang nak bawa mazhab salah ni sebagai mazhab yang dijalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, dia kena sungguh. Kalaulah mazhab khalah tu ya sungguh sebegitu lalu, kita mazhab salah ni kena ganda 3 part. Kenapa? Kerana mazhab kita ni tenggelamkan di dalam kegelapan mazhab yang lain. Sebenarnya mazhab yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazhab kita duk ngaji ni lah. Mazhab lain tu mari kama dia ya. Cuma pakat-pakat nak akad hak tu sikit, hak ni nak akad hak tu, hak ni nak akad adanya perkara-perkara yang tertentu balik belakang tu hak tu bab lain lah. Tapi kita orang nak betul dengan Tuhan ni ya gitu cara dia. Hafal serta faham. Lalu iman di sisi kita ni kita nak kecek di atas mazhab hak kita lah. Mazhab salah ni maknalah mana? Makna kita kena mengaku dengan lidah. Serta kita benar dengan hati. Kemudian kita itu buat amal dengan anggota kita sebagai samarat. Sebagai buahan daripada dalam. Kemudian kena i'tiqad lagi kata iman itu ya ada naik dengan sebab kita taat kepada Tuhan. Dan ya ada kurang sebab kita deraka kepada Tuhan. Itu iman di sisi kita. Kemudian kita nak beriman tu ada berapa rukun? Di sini yang nak ulai pula sekali lagi. Kerana rukun iman tadi itu kita sebagai orang Islam kena tanam sungguh-sungguh. Dak tu kita hidup tah dunia ni tak lebih daripada Tuhan kata innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu duduk di dalam kerugian sungguh. Makna kata kena reti sungguh-sungguh. Cara-cara kita nak beriman dengan Tuhan kita ni lagu ni. Nampak tu tak? Dia tak serupa lah dengan hak lain tu. Cara mazhab salah ni gini. Cara dia beriman lagu ni. Dia tegah kata lagu mana? Yakni kita beriman dengan apa hak Tuhan kata di sinilah mana? Huwa. Iaitu iman itu al-imanu billah. Beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala ni maknalah mana? Makna yang pertama sekali rukun kita beriman dengan Tuhan. Rukun kita beriman dengan Tuhan. Yang pertama wajib kita kena beriman kata Tuhan itu ada. Bahawa kita beriman kata Allah Ta'ala itu ada. Yang kedua kita beriman kata Allah Ta'ala itu mempunyai nama. Yang ketiga kita beriman kata Allah Ta'ala itu mempunyai sifat. Yang keempat kita beriman kata Allah Ta'ala itu mempunyai perbuatan. Ini adalah rukun kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana masalah ada Tuhan ni masalah muktasabi ke fitri. Fitri. Masalah fitrah. Ada Allah Ta'ala itu masalah fitriyah, masalah fitrah. Mana tiap-tiap orang yang mengaku kata Tuhan itu ada. Maka tak jadi susah dan payahlah mazhab salah kita ni kena pergi cari Tuhan. Tak. Sebab Tuhan ni benda ada dah. Seumpama kita kata walillahil mathalul a'la, seumpama kita kata matahari. Ada kata ada? Apabila kita beranak ni ada kata ada? Ada. Kita kena pergi cari dalil untuk nak isbat kata matahari ni ada lagi. Orang panggil benda yang tak sesuai kita buat kerja lah kata. Benda ada depan kita cerak-cerak nak cari dalil lagi kata benda tu ada.
Tak ada beza. Sebab benda ni cerak kata ada. Itu mazhab salah pegalah gitu. Ada pun mazhab yang yang dijalankan oleh ahlul kalam. Ahlul kalam ni di sisi mazhab salaf kita iaitu mazhab ahlul bid'ah wal ahwa. Yang senantiasa mereka itu tak gunanya akal fikir. Pasal dia ya sekadar tu ya, sekadar duk menari rata gitu ya, tak ada gapo. Nampak dah tu? Biar dia lah yang nak buat gano, ya tak ada akal mereka ini. Ni saya ni royak betul-betul lalu kita pisang kecil betul. Tak ada kom pasal saya kata tak ada lekok waktu kok ni. Kata pakah betul lalu kata. Mereka ni tak ada akal. Ngaji hukum akal sampai kehilang akal. La haula wala quwata illa billah. Lah mana? Mereka ini terlibat dengan ilmu falsafah. Ya nak kecek dengan ahli falsafah. Ahli falsafah ni i'tikad Tuhan tak ada. Tiba-tiba dia nak isbat kata Tuhan ada, dia duk cari dalil gitu gini. Okeylah masa dia duk demam tu tak apalah makan ubat. Tapi ahli falsafah tak ada dah lah ni. Semua orang beranak tu baik daripada perut orang Islam, dia reti dah kata Tuhan tu Tuhan dia, Allah Taala tu. Ini dak nak pergi cari kakah nak isbat kata Tuhan ada. Pasti kena duk cari berjiring tak berjising tak jauhar tak ada tu tak ada ni kakah ilmu kalam. Semua a'immah kita tak ada pia reti masalah tu. Tak ada pia mengaji masalah tu. Tetapi dia katalah mana? Dia kata kalau tak mengaji hak tu ilmu iman tak sah dia kata. La ilaha illallah. Ni ada hak seka tu duk pergi syarah kat Malaysia hari ni. Di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan Malaysia ni. Kacau habis. Sebab korah hak negara Malaysia ni orang mengaji tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat di ibtidai tu lagi. Makna kata muqarrar hak mengaji di sekolah penengah mereka itu mengaji tauhid tu. Tauhid al-kitab wa sunnah, tauhid yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kecek bab Tuhan, kecek dengan Quran, kecek dengan hadis. Ni mari mereka ini kata nak turut Quran hadis tak boleh sebab kita orang awal. Kalau kita turut Quran hadis itu jadi sesat, jadi kufur. La ilaha illallah. Subhanallah. Saya rasa heran juga. Tak tahulah. Sebab gapo wallahu alam orang Malaysia sendiri yang bijak-bijak tadi duk terima benda lagu tu. Saya rasa heran kata. Orang Malaysia ni bukan orang tak bijak, orang bijak. Ada dengan jamiah, ada dengan gotu, ada dengan gani. Bahasa dia berbagai-bagai gano lagi buat kira dengan orang tak cukup akal lah tu. Mari dah hukum lagi insya-Allah kita akan betul semak balik insya-Allah taala pada tempat dia. Mereka ini ni orang tempat kita tak ada buat kira. Ni tempat kita petani tak ada buat kira. Buat apa? Terlibat dengan Hasan As-Saqaf begitu lagi ni. Subhanallah. Engkar sirat, engkar ru'yatullah dan sebagainya. Hatta dalam khalas sendiri pun tak terima. Tetapi orang kita tak tahu sejarahnya gini jadi. Tu dia. Tapi nak khulasah di sini nak kata masalah pahah Tuhan ni kita nak beriman dengan Allah Taala ni tak kena sakut paut dengan ilmu kalam. Sahabat sahabuk pun tak ada mengaji ilmu kalam. Tabi'in atba'it tabi'in tak ada. Hingga iman pak pun tak ada. Iman ni orang pun tak ada. Apa pasal apa kita pergi bergaduh benda-benda lah tu? Ya Allah, kita masalah nak kenal Tuhan, kenal mengikut Tuhan mengenalkan diri dia di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ni mari Syekhul Taifah dia kata, orang lah ni tidak mengaji kaedah tetapi dakwah hendak ikut Quran dan hadis. Dia kata kau tu Taifah duduk di negara kita ni, Syekhul Taifah hak tua. Ni katalah mana kata tak boleh kita ikut Quran ikut hadis. Siapa kata mengaji Quran, mengaji hadis di kalangan ulama salah kita tak pakai ulama mana tak pakai. Kita ni pakai ulama hak tua. Dia At-Tabari. Tabari ni sultan ulama, sultan mufassirin, makna maharaja dalam masalah pentafsiran. Nya simboh kepada ahli sunnah kita mazhab salah ni tak pakai ulama. Silap faham belaka tu, tak pakai dia, bukan tak pakai Tabari. Dia kita tak ada iktibar kata ulama asal sebab ulama ahli kalam, Imam Syafi'i kata kalaulah orang wasiat kitab suruh wakaf ke suruh gapo, kalau ada kitab ahli kalam soleh pathaut tu tak masuk dalam wakaf. Tak masuk dalam wasiat. Awak apa? Kerana itu bukan ilmu dia kata.
Subhanallah kita. Sebab itulah benar-benar lagu ni kita nak beriman dengan Tuhan ni. Iman kita dengan Tuhan iman fitriyah. Fitrah mari pada asal dah, tak kena dah cari dah jirim jisai penama tu. Benar hak pesing rengkok saja benar-benar lagu tu. Tu dah. Tu dia. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam yang beriman kena tahu. Kita ambil tahu. Belalah dia nak jadi lagu mana hak Tuhan demo. Tetapi hak kita kena yakin dengan Quran kita, Nabi kita, sahabat kita dan ulama salah kita. Ini Tahawi ni ulama salah. Bukan orang lain. Kalaulah kita kata sebagaimana orang itu dakwa kata kita tak pakai ulama, kita nak baca apa kitab Tahawi, tak baca Quran selalu, hadis selalu. Ada ke imam kita, hak pendakwah kita baca Quran hadis selalu tak ada tupai ulama, ada ke tak ada? Ini yang panggil tuduhan. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ada tarbiyah. Ada ke apa? Tuduhan. Dan rengkok kemudian apa nama? Tipu tu. Supaya nak jaga habuai dunia, kuasa nak buat benar-benar lagu tu. Ayyuhar rajul, hei orang lelaki, hei orang berakal, kalau kamu itu berakal, ingat molek katik pada hari akhirat tu. Ingat molek katik kata Allah Subhanahu wa taala duk dengar, duk tengok. Ni sebab masuk perkara-perkara yang pelik-pelik lagu tu. Kalau gitu, rukun iman iaitu kita beriman dengan apa? Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Tuhan tak ada payah. Makna kata kita beriman sebagaimana kita royak tadi. Beriman dengan Tuhan ni makna kata kita beriman kata Tuhan ada dengan fitrah dah tu. Tak kena pergi cari dah nah. Kita orang Islam berjirim, berjising, jauha firik, berapa nama hak tu bukan. Itu kakah, kakah ahli kalam. Yang mazmum, ijma' ulama Islam kita kata benda tu mazmum. Nak kecek Tuhan ni kena pakai ayat dia lah. Nak kecek Tuhan kena pakai Nabi dia lah. Tu baru boleh kita kecek. Sebab tu ulama salah, buka kitab salah mana pun, dia wari ayat Quran, wari hadis Nabi. Hingga kitab Abi Hasan Al-Ash'ari sendiri, hak dia di atas mazhab salah dia. Seumpama risalah ni, risalah ila ahli sarm. Ni kitab ni kan? Tak ada biasa orang pun di kalangan hak dakwa kata tu Abu Hasan Al-Ash'ari syarah kitab ni. Sedangkan sahabat daripada dia tak ada syak kitab ni. Ini perkara yang nak kita sebagai orang Islam ni boleh tahu kata. Ya Allah. Nampak tu tak? Makna kata kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat Tuhan. Perkara yang ghaibiyah, percaya. Tak usah dok pergi carilah katalah mana malaikat tu hakikat lagu mana, tak kena dok pergi cari. Nampak tu tak? Tu. Beriman dengan malaikat. Dan beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab ni pecah dua. Ada beriman dengan tafsili, ada beriman dengan ijmali. Iman kita terhadap kitab Allah Ta'ala ada dua. Lagu mana? Beriman dengan cara kasar-kasar, beriman dengan cara pendetailan halusi. Beriman dengan cara kasar-kasar seperti kita beriman dengan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Itu kita beriman dengan cara kasar-kasar. Adapun Al-Quran, beriman dengan cara tafsili. Makna hukum hakam kita pakai ada dalam Al-Quranul Karim. Yang ni kita kena faham lah sini ni. Kitab dia di sini mana kalam Allah Ta'ala lah. Kalam Tuhan kita. Yang Tuhan bercakap dengannya. Kemudian, wa rusulihi, dan rasulnya. Dan rasulnya, rasul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadra, rasul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wal yaumil akhir, dan beriman dengan yaumil akhir, dengan hari kemudian. Hari kemudian. Dan beriman dengan qadar, baik ataupun jahat, manis ataupun pahit, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna kata daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita pergi sekali lalulah perkataan matan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata di sini, dia kata, apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala ni, At-Tahawi kata lagu ni pahal daripada mana?
Faham daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Cara ahli sunnati wal jamaah ngaji, cara mazhab salah ngaji, lalu dah. Ya wari perkataan, ya iringi dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Lagu tu. Ini keistimewaan kita. Sebab tu nanti insya-Allah dimintakan oleh tuan guru kita juga, Dr. Abdul Halim Ahmad kita ni, dia kata cuba bawa data tokoh ulama salaf, kemudian pendirian dia, kata lagu mana dalam bab pegangnya dia waris satu ke satu. Bab email dia dengan Allah lagu mana, email dia dengan malaikat lagu mana, dengan kitab lagu mana, dengan rasul lagu mana. Waktu baik jadi nampak senang. Supaya apa? Supaya umat tempat kita ni boleh tahu kata hak mana mazhab salah sungguh. Takut duk dakwa, kami pun salah juga, tapi isi kandungnya duk mana? Nampak tu tak? Duk salah aslam saja, isi kandungnya tu duk dana. Ya tak sudah. Insya-Allah ketah kerja tu ada di tangan kita. Lebih kurang daripada beberapa buah jugalah, tetapi kita nak waktu baik kepada umat masyarakat ni sebagai ringkasan biiznillah taala pada tempat dia, insya-Allah, supaya kita boleh ngaji dengan cara sungguh. Kembali mari sini. Mari di mana? Mari kata rukun iman. Hak disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullah taala tu ambil dah. No. Ambil daripada hadis Jibril alaihi salam. Tak kala Jibril alaihi salam tanyanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kata mana? Qala akhbirni 'anil iman. Ya Rasulullah, ki khabarlah ke akan daku ni daripada al-iman. Suruh khabar gapo mana iman. Lalu Nabi kata, qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini mana iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat kita, rasul, hari kiamat dan beriman dengan qada dan qadar. Katanya alim ulama kita, cuba kita perhati pada hadis Nabi itu. Lagu mana Muhammad? Yakni dia kata antu'mina, bahawa engkau itu beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kematian. Kenapa Nabi ulai pula wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih? Waktu dia ulangkan wa tu'mina sekali yang kedua, tak memadai kata, kalau dia kata gini pun kata tak apa dah. Katalah mana? Wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Tak gitu. Kata gitu pun tak ada pot, tak ada gapo dah. Memadai dah. Tetapi ya ulai di sini li ahammiyah, ada kepentingan. Kata orang yang tak beriman dengan qada dan qadar falaysa bimuslim wa laysa bimumin. Bukan orang Islam, bukan orang mukmin. Ada tu dah. Ni nak kita faham. Jadi jelas di sini supaya kita itu tak jadi kelang kabut dalam masalah pahaman kita. Pahaman kita kena faham daripada hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tak ada saya nak alasan selalu di sini, tak ada orang yang tak ada mengaji kaedah tetapi dakwah hendak ikut Quran dan hadis. Tak ada dalam mazhab salah, tak ada mazhab lah tu. Sebab itulah kita kena tanya dulu kata gapo maksud kaedah. Hak orang kata orang tidak mengaji kaedah, gapo kaedah? Dia label kata, dia simbolkan kepada orang mazhab salah ni, kata orang ni dakwa turut Quran saja, dakwa turut hadis saja, tetapi tak mengaji kaedah. Soal, kaedah gapo? Ma hiyal qaidatu taqsud? Yang kamu itu qasak gapo kaedah? Kaedah tak lain tak bukan yang dimaksud di sisi mereka kaedah ahli kalam. Kaedah yang mendahulukan akal fikiran di atas wahyu Tuhan. Tu kaedah. Sebab tu kita mengaji dari kaedah ahli kalam, kaedah yang kena tadi itu daripada usul hak kufur turutnya ayat Quran dan hadis. Dengan cara betul-betul dia kata. Adakah Quran dan hadis ni menunjuk di atas kufur dan sesat? Sedangkan Tuhan kata famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa dia turut hidayah aku nescaya tak sesat dan tak gelecah, tak gelicir, tak jadi kod lain tak betul jalan lah kita kata. Tuhan jamin.
Dan tidak ada seorang di kalangan ulama kita yang tak ada pakarnya ulama. Cuba tengok tok guru mana hak ngajar tafsir pagi-pagi tu depan dia tu ada Quran sebuah ke kitab penuh depan tu. Kita mikir kata kita orang orang Melayu, orang petani ni, cuba mikir kata. Kenapa dia boleh kecek lagu ni? Kerana orang pakat faham Quran hadis belaka dah lah ni. Tak lagi dah kawaid tu. Orang reti belaka dah. Kalau tak mengajar Quran hadis orang darat sekarang. Orang tak pakar dah pendapat tu. Nampak tu tak? Ni bagi syarah kepada orang cidik. Orang Malaysia ni bukan orang bodoh, orang cidik. Orang boleh merdekakan negara. Orang ada negara. Orang ada universiti. Orang ada tu, orang ni. Nak ambil hak kita ni, hak tak ada berapa lagi syarah ke demo. Subhanallah. Pak kita pun tak percaya. Tak tengah pula tu. Syarah ilmu kalam kau orang. Ilmu kalam kalau ada pedah sungguh. Tak nak kata kau orang lain. Imam Syafi'i mula lagi. Allah. Imam Abu Hasan Asy'ari pakai taubat dia ni. Tak percaya tak taubat. Sebab tu saya tanya kata ada ke tak perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari kata aqidatu Imamil Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Ada kata ada? Senyap. Dia tahu kata ada. Yang nak dusta tak boleh muka kata kita mengaji juga kok tu. Ni tepat dia ni sebab tu kita dia tak boleh nak lagi tu. Allah dak jadi buku dengan orang nak mengajar Quran ngajar hadis. Subhanallah. Balah mana nak jadi? Orang kampung, orang biasa, orang awal tak tahu gapo. Dia nak ambil salah tak boleh mereka itu. Dia sebab dia tak tahu. Tapi hak tahu ni dak pergi kecek ni, pak kita dak pergi percaya dia ni hak bala besar ni. Nampak tu tak? Kita kena ikut Quran hadis, tidak boleh ikut kata-kata ulama kerana orang seperti kerana ulama-ulama tu orang seperti kita. Ini dusta. Ini perkataan adalah kadzib. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah bi ayatillah. Wa ulaika humul kadzibun. Fa ulaika humul kadzibun. Orang ni dusta juga. Tak ada di kalangan kata kena ikut Quran, ikut hadis, tak boleh ikut kata-kata ulama kerana ulama tu orang seperti kita. Pia kata dalam negara ni. Di kalangan ulama sunnah kita, ulama hak pergi dengan mazhab salah ni, kata dengan ini perkataan. Man? Kamu kau main video belana hari ni ke? Video lana-lana. Subhanallah. Ini makna kata perkara yang berat, perkara dia mau tuduh mari. Kalau tak sapuh kita hijau nak jadi Fatimah hari ni. Quraisy mari tak juga tak tekak Nabi. Benda-benda hak najis-najis. Supaya Nabi nak akad kepala pun tak boleh. Fatimah mai buai tu baik Ya tak boleh nak buat lak. Tak apalah sujud Tuhan nak akad-akad tak. Wa ja'alna likulli syai'in sababah. Maknanya ada sebab dia. Ada sebab dia. Kena ada sebab dia. Fa'atba' sababa. Tuhan kata gitu. Makna suruh kita ikuti. Ada asbab dia. Kena mengambilkan dengan asbab. Ambil dengan asbab ni pun tak keluar tu baik daripada kita beriman dengan qada dan qadar. Sebab asbab itu masuk dalam qada dan qadar. Faham gitu. Jangan faham kok lain. Tegas nak kata kita kena ikut Quran hadis, tidak boleh ikut kata-kata ulama kerana ulama seperti kita, orang seperti kita juga. Ini kadzib, dusta. Tak benar walaupun janggut putih, janggut kuning, janggut gapo kalau kecek dengan hak ning. Tak benar. Kadzib, dusta. Iyyakum wal kadzib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Nabi kata. Jaga-jaga dusta, hei orang yang dekat dengan pintu kubur. Jaga-jaga dusta kerana dusta itu mengajak kita kepada kekarutan. Dan benar karut itu akan mengajak kita kepada api. Ingat molek tu Nabi kata. Bukan perkataan apa. Jangan dusta. Kalau kita tak kena pada jalan ni Quran hadis, biarlah tak ada masalah. Tapi jangan menetai Quran, jangan menetai hadis. Jangan menetai orang hak nak akad lambang Alkitab wa Sunnah. Kita nak mengajar ilmu kalam kita, halah pergi menari pergi. Tak ada gapo nak main royak kulit ratib, tak ada masalah. Hak kita. Tetapi dah pergi menetai mengaji Quran hadis ni, berat lagu tu. Nampak tu tak? Ni banyak hari ni. Ada mahtam hari banyak tu. Kita pun tengok juga kata. Tengok akhbar panggil. Benda-benda yang berlaku dalam umat masyarakat. Balah mana. Kemudian
Cara kita nak beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari kiamat dia, qada, hak baik pun daripada Tuhan, hak jahat pun daripada Tuhan, hak manis pun daripada Tuhan, hak pahit pun daripada Tuhan, kecil mudah-mudah. Mudah pun mana kata inilah pegangnya kita. Semua ni kita telah mari tengok belakang dah lah, syarah belakang dah. Kerana apa? Kerana hak ni ulangan Imam At-Tahawi sebagai khulasah bagi iman. Ya bahasa dia supaya kita lah kecek yang kena ulang nak wika faham. Supaya kita tadi itu tak jadi gapo panggil kata, tak jadi susah dalam arti kata kita nak memahami akan isi kandungnya apa yang Allah Taala dan Rasul royak di sini. Kemudian Imam At-Tahawi katakan, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi. Dan kami beriman dengan demikian itu semuanya. Demikian mana? Demikian kata beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dia, qada dan qadar. Ni rukun tadi itu beriman belaka. Ini orang panggil kata apa? Wajib beriman dengan ini semua. Maka sesungguhnya siapa yang engkar salah satu daripada ini rukun, maka orang tu orang beriman tak lagi? Tak lah. Kenapa? Kerana dia itu merutuhkan rukun daripada rukun iman. Faham malak tu? Rukun dia tu kalau kita peracur, dia tak jadi rukun. Dia tak jadi dah lah. Habis dah lah. Sebab tu jangan kita sama sekali buangkan. Kita kena hipung semua perkara rukun iman tu kena capur belakang sekaligus. Sekaligus seguguk tu kena ambil habis. Barulah kita tu jadi orang yang beriman, orang Islam yang sebenar-benar yang Tuhan janji kata orang ning lah aku nak beri ganjaran dunia dan akhirat. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman serta dia buat amal yang soleh, bagi mereka itu berapa nama? Ajran kabira, iaitu jannatu al-ma'wah. Tempat kediaman iaitu syurga. Dak tu kan tak boleh masuk syurga. Tak boleh nak masuk syurga. Boleh masuk syurga ni mana kan? Mana kita klik kepada umur kita hak asal. Ni tu ya. Ajaran karuk maruk ni tak boleh klik rumah. Dia kata kalau kita nak klik ke syurga, tu tak sempurna iman. Tak sempurna iman, tak sempurna kok mana moga kata kita nak klik rumah kita. Ini panggil ajaran yang masuk mari dakhil di dalam otak-otak akal-akal umat Islam. Itu tak? Ini perkara-perkara yang kita kena tambih, nak beri peringatan. Seterusnya kata, perkata Imam At-Tahawi lagi yang katakan di sini. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ini jelas juga kan? Kami tidak kami tidak buat perbezaan di antara mana-mana di kalangan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mana kami beriman belaka. Ini kita faham katakan faham gini. Faham kata annahu sesungguhnya wajib kita beriman dengan sekalian rasul. Daripada awal rasul hingga akhir rasul. Rasul awal-awal ni piya? Nabi Nuh AS. Nabi awal-awal ni piya? Adam AS. Nabi Adam tarik mari duk sempurna. Sampai ke jadi tukar fitrah sembah berhala ni bila? Masa Nabi Nuh AS. Apabila Nuh tadi itu timbul mari pada kaum dia tu, kaum Nabi Nuh tadi itu pakat sembah berhala. Sembah berhala daripada gapo punca? Daripada melampaui tentang kasih kepada awliya is-salihin. Awliya is-salihin. Waddan wa suwa'an wa yaghuth. Waktu tu panggil nama orang salih belaka tu. Orang apa? Orang yang salih, iaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran surah apa? Surah Nuh. Cuba kita balik dalam Quran.
Cuba kita balik di dalam Al-Quranul Karim, saya nak royak di sini supaya nak faham jadi jelas di sini. Tuhan kata di dalam Al-Quranul Karim surah Nuh tu lah. Surah Nuh tadi itu nih, ayat yang ke 23. Tuhan katakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waddan, suwa'an, yaghuth, ya'uq, nasra tadi itu 5 nama daripada as-salihin. Daripada orang yang salih. Kita tengoklah dalam tafsir mana-mana pun ulama kecek belah tu belaka. Tak ada khilaf pun di kalangan ulama. Abalah mana? Makna kata asal usul nak jadi syirik puak-puak kaum Nuh ni melampaui tentang puak-puak mana? Puak-puak hak jadi awliya as-salihin. Puak ni katanya alim ulama kita di kalangan ahli tafsir, yakni puak duk cara masjid-masjid. Nah, cara masjid-masjid dan cara wakwi makan kepada orang. Apabila matinya seorang daripada nama tadi itu, tokoh-tokoh tu, mari generasi awal buat gambar dulu mula-mula. Lukis gambar. Supaya nak mengingati, oh datuk ni rupa lagu ni. Buat gambar. Apabila mati generasi hak ayah hak buat gambar tu, anak tu lukis. Lukis mana tepa kan. Kayak salak bahasa Sia kata. Lukis batu dan kayu jadi patung. Supaya apa? Supaya nak mengingati tok-tok kita dulu ni lah. Hak buat baik ni, tok wali. Tak sembah lagi rung cucu ni. Generasi cucu. Mari generasi cicit ni sembah. Sebab apa? Sebab kejahilan membawakan manusia kepada itu sebab. Asal puja kubur. Sebab tu orang putih ni dia baca. Ni tafsir ni dia baca. Jamin Nabi Nuh tu lagu mana tu hatta awak puan mari Nabi Nuh. Orang barat ni dia baca. Sebab tu nak buat lagu mana? Orang Islam wiklik mari sini semula. Supaya Islam tadi itu hilang daripada Islam. Belajar nak pergi Islam nampak nak balik subay sabako mana pun ikut lah. Tetapi otak je pesen ni. Apabila otak jadi lagu ni, tak ada apa lah. Jadi tak nak buat kerja apa lah. Pakai sudah dengan hatu. Sebab tu dia pandai mereka ini. Sebab tu dalam agama kita ni Nabi kata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Taala melaknati Yahudi Nasara, mereka ini mengambilkan kubur-kubur para nabi-nabi mereka sebagai tempat wa amal ibadat. Kalau gitu, hei umat Islam, hei orang Petaning, hei orang Malaysia, tiap-tiap mereka yang puja kubur, mereka ini turut jinjak langkah al-Yahuda wan Nasara bi sarihil hadis. Dengan apa yang diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kata mereka ini adalah orang yang jalan jejak langkah al-Yahud wan Nasara. Tak ada syak. Sebab apa? Sebab mereka ini puja kubur sungguh. Maka kita adalah Islam, suruh kita pergi ziarahi kubur supaya nak mengingati mati dan berdoa kepada ahli kubur. Sebab tu Imam Tahawi katakan, du'aul ahya manfa'atun lil amwat. Doa bagi orang hidup, pedah bagi orang hak mati. Al-kuburiyun hak berjalan mengikut bayangan al-Yahud wan Nasara, balah mana? Ya paling. Du'aul amwat manfa'atun lil ahya, dia kata. Doa orang mati dalam kubur tu kepada kita dapat manfaat, dia kata. Ini orang panggil ajaran bukan ajaran Islam. Ajaran bukan daripada ajaran Islam. Saya kecek gini supaya nak beri khabar. Nak juga tak ada arah. Kita kerja rakyat ya. Cuba kita mikir apa Nabi tu laknat Yahud wan Nasara. Lish limaza, kenapa? Kerana mereka ini puja kubur. Pak kubur dalam Islam kita nak buat lagu mana? Tanim molek, Imam Syafi'i kata jangan akad lebih daripada sejekar ni. Tu mazhab Syafi'i, itu Imam Syafi'i itu Muhammad ibn Idris yang mati pada tahun 204. Dia kata jangan akad lebih daripada sejekar.
Lepas tu hak lain je tak kira dah. Sebab tu marinya Tuan Guru Haji Abdullah Nekbong dulu tu, dia perak sungguh dalam masalah kubur. Untuk nak pakai apa hak dikatakan ada di dalam ajaran. Tapi orang-orang ni tak suka pula apabila nak pakai ajaran. Tu tepat yang tak sama di antara dua perkara. Baik. Kalau gitu, ingat molek nah. Aliran kuburiyun adalah aliran al-Yahud dan Nasara. Yahud dan Nasara. Kabar tak kabar di situ. Tu dalam Islam kita tak salah tu. Ziarah kubur boleh tak? Boleh. Untuk apa? Untuk mengingati mati. Kucuk kubur boleh tak? Kucuk kubur boleh tak? Tawaf kubur boleh tak? Islam, sapuh kubur, petak buat gitu boleh tak? Imam Ghazali katakan dalam Ihya Ulumuddin, hadhihi min adatil Yahudi wan Nasara. Ini adalah adat orang Yahud wan Nasara. Lah mana? Petak kubur, sapuh kubur dengan tangan, kemudian ambil berkat kubur bersitu. Hak tawaf kubur tak nak kejap dah. Tawaf kubur asal usul haram. Tetapi haram yang mengandungi menyengutu Tuhan dalam tu. Awak apa? Kan ada dengan ibadat lain ibadat Tuhan. Lepas dia awak kiyah kata, tawaf kubur tak ada syirik pun. Sebab apa? Sebab kita tawaf Kaabah pun sama. Dia kata, batu juga dia kata. Subhanallah. Okey, tak ada apa. Nak pegang dengan gitu, tak ada apa. Baik. Hak suruh tawaf Kaabah ni biar suruh. Allah Ta'ala suruh di mana? Dalam Quran. Beriman tak dengan Quran? Tuhan kata, wal yattawafu bil baitil atiq. Beriman tak dengan Quran? Baik. Kalau gitu, apakah Allah Ta'ala kalau dia suruh apa dia tak kata tak dalam Quran? Wal yattawafu bil kuburil anbiya was salihin, apa tak kata gitu dalam Quran? Itu nak ayat kata itu adalah ajaran sesat belaka tu. Ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang asli dan sesat daripada jalanan yang benar. Nak mari di mana tak ada kira lah. Tapi kita nak bawa agama hak benar. Kita tak ada nak bawa agama hak tak benar. Situ ya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Orang tempat kita ni tak ada lagi benda-benda lagu tu. Tak ada lagi benda-benda lagu tu. Tetapi kalau kita tak royak, tak kecek, tak beri kesedaran, tak beri fikiran, tak berinya cara mikir, tak berinya peringatan, satu harinya tawah sungguh. Sebab mari ke aliran rekod Yamin tu nak tawah semata. Nampak tu tak? Yamin pasal tu. Kalau Yamin bawa Islam mari pada kita, anak cucu hak dulu-dulu, hak molek tak apalah tu. Ni Yamin pasal nak tawah kubur. Subhanallah. Ujar kubur, tawah kubur. Nampak tu tak? Orang panggil kuburiyun. Baik. Kalau gitu, duduk mana dah saat ni? Iaitu awal-awal rasul, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Akhir rasul iaitu dia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka yang Tuhan menamakan mereka itu jelas-jelas dalam Quran apa orang? 25 orang. Dan hak Tuhan tak ada sebut nama dengan cara betul-betul dalam Quran, ada ke tak ada? Ada. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Pada ayat asal lagi Tuhan kata minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Setengah daripada rasul-rasul nabi-nabi Tuhan sebut, setengah nabi Tuhan tak ada ayat. Tu dalil kata ada hak Nabi sebut, ada hak Tuhan sebut akan nabi-nabi rasul-rasul dia, ada hak Tuhan tak ada sebut. Maka kita sebagai ahli sunnati wal jamaah orang mazhab salah wajib beriman dengan segala rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada hamba. Tu wajib. Sebab tu Imam At-Tahawi katakan, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak buat perbezaan di antara mana-mana salah satu daripada rasul-rasul. Beriman habis licing. Fardu kata, soal.
Sesiapa yang beriman dengan setengah dan kufur dengan setengah. Pahala mana jadi? Hukum ke apa? Beriman dengan setengah rasa, tapi kita tak beriman lagi setengah lagi. Mana kata kita kufur setengah, beriman setengah. Hukumnya orang lagu tu ke apa? Makna kata semua itu, makna kata seolah kata dia tak ada beriman dengan rasa belaka. Seolah lagu mana nak misal mudah-mudah. Koro orang biasa ngaji luar-luar negara dulu, kalau jatuh sutik, jatuh satu madah, pakai jatuh bis. Zaman dulu Azhar ialah tu. Nah, ngaji 14 madah. Jatuh semadah kira tu jatuh bis. Ada koro lagu tu cara ngaji. Juga nak misal gapo tu ni pihak kata, kalau kita pergi kufur dengan seorang rasul sahaja, semua rasul akan jatuh. Sebab tu Tuhan katakan, kadzabat ashabul aikati al-mursalin. Makna fa aikah tadi itu, dia mendusta semua rasul-rasul. Tak ada kata rasul seorang. Al-mursalin, habis licin. Ginilah kita nak mudah faham. Supaya kita ni Quran kan ni. Ni Quran kan ni. Kalau kita tak beriman dengan satu ayat Al-Quran ni, punah habis dah iman kita. Habis ni 1000 ayat lebih ni bilicing. Tak ada tinggal perkara. Ha gitu dah lah. Supaya nak faham. Jikalau mengengkarkan seorang sahaja di kalangan Nabi, maka sesungguhnya jadilah orang itu kafir, keluar pada agama, mana jatuh daripada semua. Mana salah kata dia tak ada beriman dengan Nabi mana-mana. Tu. Ambil bahan memang no. Ni nak ayat kata kita pakai kaedah. Orang ahli kalah duk bubuh pada mazhab salah atau tak pakai kaedah ni. Kita ada dalil, ada kaedah. Ni kaedah hak ulama kita bawa datang. Satu, kita baca daripada kaedah kitab ulama. Kalau tak pakai ulama, baca apa lah. Kitab ulama pakai Quran hadis lalu lah. Allah. Nampak tu tak? Wak kita ni bukan mana hafal saja tak faham dak. Dia kata hafal saja tak ada faham berbuat tiun dah dia kata. Subhanallah. Dari mana duk mengajar ilmu tasawuf kata jangan suka jahat kat orang. Jangan duk pandai rasa kata diri kita ni takabur atas orang. Ish. Kau duk royak tu jangan kira dah. Mengajar tasawuf tu. Oh tak boleh kita suka jahat kepada orang. Punuh hati. Tak gitu. Amalan kita akan habis. Tetapi apabila tak kabar, hak ni apa saja je berarti orang tak reti apa. Makan dirilah ilmu lah tu. Allah makan diri ilmu lagu tu. Allah nak tuduh gapo-gapo wi berakah sikit kata. Jangan jadi menusuk puyuh kata. Karena bala dak le utang, belakang dak tunggang gitu. Tu gak tak ada apa. Tu panggil menusuk puyuh. Kena tak puyuh? Nah dah. Pasal saya panggil nukrata tapi puyuh hutang. Puyuh hutang belakang dia tu ya gapo nama? Ya cak warna kuning, orange. Sedap daging dia. Setengah kata man wasalwa nak kena muka tu dah. Hak tu heret sebut dalam Quran. Salwa kata puyuh tu dah lah. Setengah ahli tafsir kata gitulah. Tapi yang menusuk pasal tu, you masuk pala dia ada hutang. Mana tertubuh yang nak nampak pun tak apa dah. Awak misa Allah mengapa saja. Subhanallah, orang mengaji berpuluh-puluh tahun kata. Sebab mula Dr. Jihad dia kata kan, supaya demo sore mengaji dia kata. Ya lawan sungguh. Sebab tu Islam Sunni tu naik. Supaya demo sore mengaji kata. Orang lain pun mengaji seperti tu juga. Demo mengaji Ibn Aqil, orang lain pun mengaji. Demo mengaji Anah, orang lain pun mengaji. Mengaji Qalyubi, orang lain pun mengaji. Mengaji jalan lain, orang lain pun mengaji. Yang dia kata kita ya hak mengaji. Allah, wapun jadi gitu lalu nak tuduh gapo-gapo tengok kata dah. Tengok kata. Pahala mana? Tuhan kata ni Quran hak Tuhan ayat ni. Tuhan kata innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan.
Surah An-Nisa ayat berapa? Pergi tengok ayat 150. Ni ulama kita waktu bedah ni ayat 150. Nampak tu tak? Ayat 150. Insya-Allah kita akan tengok. Lah mana tu? Tuhan katakan, sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan Rasul dan kanaki mereka itu bahawa nak buat perbezaan di antara Allah Taala dan Rasul. Beriman dengan Allah tak mahu beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul tak mahu beriman dengan Allah. Ada satu golongnya lah tu. Wa yaqulun, ni nak nyata. Mereka itu kata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami nak beriman dengan setengah Rasul dan kami nak kufur dengan setengah Rasul. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina zalika sabila. Mereka itu nak mengambilkan celah di antara cara hak buat lagu ni dia kata wasatiyah ni. Orang tengah, orang panggil kontimitudian pen klang. Bukan klang lah ni. Hak ni panggil bawa kereta tengah batas puh demo lah ni. Duduk tengah batas. Ya tak boleh kena duduk tepi sikit. Kena tengok juga nak bawa mutu ya ada jalan dia. Nak bawa kereta derah jalan dia. Nak bawa slow ya ada jalan dia. Ni duduk tengah semata. Ni sodak demo juga. Jangan kata tengah-tengah tu makna kata kena belaka. Adab nak tengok ikat tengah macam mana. Kalau duduk tengah laut lemah tak? Lemah juga. Tak boleh kita kena duduk tengah laut tu. Jangan duduk main. Dalam orang gerak setara mana nak benih. Mai tepi-tepi ni pada tak boleh kena duduk tengah. Sebab ummatan wasata. Kenalah tu beh. Tak beh lah tu. Lalu Tuhan hukum kata orang pasal tu ulaika humul kafiruna haqqa. Orang tak beriman sungguhlah tu. Tengok. Orang tak beriman sungguh. Inilah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu dah. Kena tambah sama dengan itu perkataan. Kalau gitu soal Muhammad. Orang Yahudi ni orang Islam tak? Buat apa? Sebab dia kufur dengan Nabi Muhammad dan kufur dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Maka orang ni di sisi Allah Taala bukan orang Islam. Jangan kita berasa sianya tok guru nak kata dia bukan orang Islam. Dia beriman juga dengan Allah. Bukan kita hukum. Kita dah ayat hukuman Allah. Allah Taala kata ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang yang tidak beriman sungguh. Tuhan ayat haqqan, sungguh pula. Allah cukup dah lah. Kerana mereka itu Yahud, ia kufur dengan nabi-nabi, ia kufur dengan dua orang nabi, kufur dengan Nabi Isa dan kufur juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nasara kufur. Apa boleh kata kufur? Kerana mereka itu mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur. Dalam negara kita alhamdulillah boleh kecek tak orang Yahudi Nasara kufur. Kalau negara Arab tak boleh kecek. Murih tak boleh. Tubik. Ada tak boleh. Salah dengan undang-undang. Negeri Islam tapi nak ayat pasal hak kita duk ngaji ni tak boleh. Tak boleh ayat. Sebab tu nikmat kita duduk dalam negara ni nikmat. We pandai duduk boleh kita mengajakkan orang-orang hak tak beriman jadi orang beriman. Nikmat. Sebab kita ni ia buka ruang. Boleh kita seru dengan guna akal. Dalam negara ni boleh duduk orang guna akal. Orang tak guna akal tak boleh duduk. Guna akal untuk nak sampaikan Islam, risalatil Islam kepada mereka. Cara lagu mana kita nak sampai Islam kepada dia? Sudah. Tu. Dia tak lihat lain. Maka mereka haduk kecek hari ni di kalangan puak mana? Puak takrib bainal adyan. Takrib bainal adyan ada hari ni. Gapo pula tu takrib bainal adyan? Makna kata campur di antara agama. Campur di antara gapo? Di antara ad-din agama. Asalkan agama ni kena berlaku. Berdalil lagu mana? Dalil lagu mana? Dia mau berdalil lagu mana tahu tak? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Yang mek situ ya ayat. Dalil bagi mereka yang nak mendekatkan di antara sama-sama agama, mana agama mana-mana pun kena belakang mek dalil ni.
Orang Islam awak fikir dia lagu tu. Jawab kata tengok atas sikit. Nah, itu lakum dinukum waliyadin tu bukan mari ayat satu tu, tengok atas sikit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Baca weh akhir. Mana aku tak ibadat Tuhanmu, mu tak ibadat Tuhanku. Mana mu kufur dengan Tuhan aku kufur dengan Tuhanmu. Sebab apa? Sebab puak-puak Quraisy ni mari nak mendekat di antara agama dah zaman dulu, bukan zaman kita sekarang. Istilah bahasa Arab panggil takrib bainal adyan. Hari ni ada, ya ada. Dalam negara Arab terutama banyak sekali nak mendekati di antara agama. Semua agama belaka ya kata. Sebab tu hari ni kena durus dak. Durus yang ada di Syria. Cuba tanya apa nama orang-orang ngaji Syria. Durus satu agama. Janguk, pakai piyah, pakai baju. Kalau kita tengok tak kena kelagu kat ulama Islam. Kemudian An-Nusairiyah. Nusairi. Puak ni ya tak mani junuk puak ni. Dan lain-lain. Kemudian Al-Yahud. Kemudian An-Nasara. An-Nasara pecah tu baik pula. Protestan tu baik. Katolik tu baik. Gapa lagi? 2, 3, 4. Gapa lagi? Ortodok lagi. Itu baik. Berbagai-bagai mazhab dia. Kemudian puak Islam persentan hanap 1% ni, puak kita belakang. Semua puak kita ni, puak kita. Hatta Sabi'ah pun timbul zaman kita. Agama Sabi'ah yang tersebut dalam Quran tu. Timbul zaman kita. Maka orang kata, tak ada gapo sebab puak kita ni sama-sama beriman dengan Tuhan belaka. Kita kena main dekat di antara agama-agama. Kena hiwar bainal adyan. Kita kena pakat duduklah. Dalam pandangan Islam, cara nak berdekat tel lagu tu, kalau bak ke manusia Islam tak lari. Tapi nak kita gi aku kata agama demo tu kena juga sebagai pegangan ni tak. Nak saing demo atau apa okey Islam wi. Tetapi nak gi aku kata hak demo tu kena dengan sebab pegangan kita balik dalam ini Islam tak wi. Lepas tu dia jadi susah gapo. Kita tak aku kata agama demo benar. Agama demo tu agama lain pada Islam ni tak benar. Jadi mudarat gapo tu terhadap demo? Tak ada mudarat gapo. Tapi hari ni orang nak buat lagu mana? Orang Islam tadi tu aku benda hak salah juga. Nak punah akidah supaya tak masuk syurga. Hak tu hak bahaya tu. Kita tak payah hari ni Islam payah nak duduk dengan orang gitu pun tak leh, gini pun tak leh. Apa nak saing apa ya? Islam tak ada lagi nak saing. Supaya kita duduk dalam negara kita ni, negara Thailand ni, boleh tak kita saing orang Buzak? Boleh. Boleh tak nak saing orang Cina? Boleh. Dengan orang Keling, orang apa nama orang panggil orang Keling dah. Fuak Sik, fuak apa boleh? Boleh. Bahkan tak boleh pula kita nak pergi buat ganggu dia, haru dia, buat kacau dia, zalim. Tak boleh. Islam tak aku tu. Tapi hak kita pergi alik dalam ni. Kita tak aku kata agama ni agama Tuhan. Tuhan tak reda dengan ini agama. Salah gapo atik dengan demo? Tak ada salah gapo. Mudarat gapo atik demo? Tak ada mudarat gapo. Tahu apa kita nak aku? Hak takrib bainal adyan, hak orang Arab duk kacau-kacau lallah ni nak awi aku dengan hati. Nak saing tak ada gapo. Nabi pun saing dengan Yahudi Khaybar. Sampai kan Nabi gadakan baju besi dia di sisi Yahudi. Mana ada muamalah di antara Nabi dengan orang asing. Tak ada gapo. Tetapi akuan hati jangan. Hari ni dak hak tu apa kena. Kena tu tak masuk syurga. Sebab apa? Sebab salah dalam masalah pegangan kita. Kalau gitu, tubik kenyataan kata pegangnya kita kena pegang hati dia yakin sebagai pegangnya akidah iman kita lain daripada agama Islam, bukan agama Allah. Lain daripada agama Islam, Allah Ta'ala tak terima. Itu pegangnya kita. Dia mahu tak nak haru tak boleh, ini pegangnya kita. Nak paksa kita pun tak boleh sebab ini pegangnya kita. Malaikat kita sendiri nak kot tu. Ni kenapa ni masalah besar ni masalah ni.
Kita orang Islam boleh saing dengan orang. Hak apa? Kerana agama Islam, agama mengajakkan manusia kepada agama dia, bukan agama Yahudi. Yahudi tak mengajak agama lain masuk pada agama dia sebab dia kira atas dia ni puak-puak. Kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, dia kira lah tu. Islam tak. La fadla al-arabi ala al-a'jami wal aswad ala al-abyad wala asfar ala ahmar illa bit taqwa. Tak ada lebih orang Arab di atas orang bukan Arab, putih di atas hitam, hitam di atas putih, merah di atas kuning, kuning di atas merah, malaikat dengan takwa saja. Tu Islam. Sebab tu agama Islam, agama boleh masuk duk dengan orang, tetapi ia tak kesal dengan orang. Kalau kesal, jangan kita masuk. Kita kena qadar diri kita lah. Aku tak boleh pergi weh. Kalau giduk dengan demo nak jadi demo lalu, tak usah pergi. Orang lain. Tapi kita ada kecek di sisi dasar agama kita ya balas tu. Hak tu menyakit orang, hak kesal tu orang, tapi dasar agama bukanlah tu. Faham tak masalah ayat ni? Kita tahu wasa faham dah orang Islam kita ni. Masalah at-taqrid bainal al-adyan ini adalah Islam tak aku di sisi pegangan. Ada bab muamalah, tak ada masalah. Tu tak? Ada bab muamalah, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak boleh masuk dekat dia dengan kata kita ni orang tak duduk ada muka ke apa, hari ni ada alaqah bainal dual. Ada perhubungan di antara negara. Orang panggil kuam sampan rawang pratet. Pas kalau demo tak kita pangkat tinggi-tinggi jadi ketua agama ke jadi tu jadi ni. Seumpama setengah-setengah pada ulama kita, ya kena duduk lagu mana? Kan wang tua ya lagu mana? Nak tak diri ya lagu mana? Ya kena faham masalah ni benar-benar. Kalau dia tak faham sila tu makna kata orang apabila pergi jawab tak kuasa, ya payahlah nak khisi besar. Supaya kereta 18 luda tu nak walekak mudah-mudah ya tak supaya mutu kita. Tak gitu kan? Tu cara dia. Lalu fikir hak kata aku belaka agama kata kena ni, orang panggil kata perkara yang Islam tak aku. Bahkan itu adalah pegangan yang salah. Kerana apa? Kerana mencampuri di antara kebatilan dan kebenaran. Seumpama kita campur di antara iman dan kekufuran. Tak boleh. Awak apanya kita tak boleh pergi Tok Guru? Sebab Tuhan yang menjadikan kamu kata gini. Atalah mana? Ni kata gini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Dengar Tuhan kata kan. Beriman dengan Quran? Ya, beriman dengan Quran. Beriman dengan Allah Ta'ala? Ya, beriman. Mari kita dengar Tuhan katakan. Tuhan katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa dia mau aku jalan yang lain daripada Islam sebagai agama, pelaturan hidup nak pakai hidup, maka Tuhan kata aku tak terima daripadanya. Apa mana aku tak terima? Mana aku tolak daripadanya. Sedangkan dia itu orang hak pahalah tu. Hak ada aku juga kata Islam, hak lain pada agama Islam ni agama Tuhan juga ataupun agama yang diakui oleh Allah. Orang pergi lagu tu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi. Apa makna rugi di situ? Khalidan mukhalladan finnari jahannam. Duduk dalam api. Subhanallah. Sebab tu masalah hati ni deh. Masalah hati ni masalah pegangan dia penting. Kita tak nak tak ada gaduh masalah ni. Sudahlah. Tak boleh buat gitu. Nah, kita kena tahu di sini. Baik. Kemudian pergi satu lagi kata Islam itu ialah agama yang menghapuskan segala agama yang lain. Mana Islam mari hak Nabi Muhammad bawa datang mari, sapuh habis hak mana-mana pun tak ada dah. Sapuh belaka, tak ada dah. Mana kata Islam ni satu, hanya jua sahaja yang Allah Subhanahu wa taala menerima. Lain pada ni dak. Pia kata, Tuhan hak kata bukan hamba. Lama duk murih kata, gitu gini. Tak. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kata. Habis itu nah. Habis itu. Kemudian mari kita tengok pula. Dia kata gapo di sini? Dia kata
Suruhnya al-jin, orang manusia dan jin, Yahud, Nasara, semua anak adik, semua orang Arab dan semua orang ajak, suruh turun akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak jadi orang tu orang beriman, malaikat ikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Tuhan katakan dalam Al-Quran, ma kana Muhammad apa nama? Ma kana Muhammadun aba ahadin. Tak, bukan ayat tu, ayat daripada surah Ali Imran. Aywa, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidak orang Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi ataupun Nasara ataupun orang musyrik, bahkan dia tu orang Islam. Sebab tu Nabi Muhammad ni turut millah hak mana? Millata Ibrahim, turut akan millah Nabi Ibrahim AS. Sebab tu kita dak baca azkar pagi kita katakan wa millati abina Ibrahim AS. Tak itu, kita duduk di atas millah hak Nabi, hak ayah kita. Pia ayah kita di sini mana Abul Anbiya, bapak segala-gala Nabi, iaitu kena pada Nabi Ibrahim AS. Tu makna ketua bagi segala-gala Nabi, iaitu Nabi Ibrahim AS. Habis situ. Tu faham molek di sini ni. Kalau tak faham sini, glitches sini, nyanyolah kita. Kaca tu hewi umur kita. Nah, 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Berimeh tak kena duduk atas dunia. Tak ada boleh gapo. Sebab tu kita setengah ulama kata kalau ngaji tahawiyah habis ambil dakwah hingga akhir, kalau getih hak ni tak apa, selamat dah akidah. Pergi, selamat dah. Tak apa dah. Selamat dah. Ngaji dengan ulama. Ni kita dah syarah kitab ulama, kita pun mengaji berapa kali dengan ulama. Syarah apa nama periksa dapat ulama, aku ulama, ada belaka dengan sanak dengan berapa cukup lekat. Yang tiba-tibanya kata, puak kita ni hafal saja tak reti apa burung tiung. Ish. Bukan lagu tu. Kalau kamu sungguh tak mengaji ilmu akidah salah, langsung mengaji al-hal kalam saja. Tu hak kamu, bukan hak kami. Nampak tu tak? Hak kamu, bukan hak kami lah tu. Kalau kita dengar orang bercakap, balas tu dia kata, boleh nasihatkan nasihat lah dia kata, ataupun tak sah dengar langsung dia kata. Tengok dia paku. Kalau duk baca Quran, baca hadis kepada manusia ni, dia kata, tak salah kata tak sah duk dengar langsung, ataupun kita nasihat atau tak kena ngaji ilmu kalam kata. Tak ada wajib ngaji ilmu kalam, tak ada wajib. Kalau wajib tu Tuhan suruh. Nabi suruh. Sahabat 1,100,000 orang lebih tak ada piarti ilmu kalam, mati gitu. Tuhan janji tanah wa kullan wa'adallahul husna ayyil jannah. Tuhan janji masuk syurga belaka. Tiba-tiba mari ke dia kata iman tak sah, dia kata. Allah, iman tak sah. Tak sah dengan gapo? Atas gapo kata tak sah iman? Mari mana perkataan lagu ni? Ya Allah, pak kita tak khabar tak. Dia rasa tak, takutlah kena mengaji gitu, kena mengaji ilmu kalam gitu, ilmu kalam. Tak ada wajib. Tak ada wajib kali. Nampak tu tak? Tahqiq molek, kita dengar molek. Bah orang awal tak ada kena-kena apa benda lah tu. Matang 7 hari tak hepo. Sungguh. Tak reti. Tu dia, je cuk-cuk tu tak reti. Semua orang Islam pergilah kalam dia. Kalam Allah Ta'ala, ahli kalam pergilah. Ni bukan kalam Tuhan. Kalam Tuhan adalah kalam nafsi. Ni bukan kalam Tuhan. Kalam Jibril atau kalam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dua. Hak ni hak kena je kata. Tengok. La ilaha illallah. Abdullah bin Mas'ud kata, bacalah Quran satu hari Tuhan tarik habis ni huruf lah Quran buat klik dia. Tinggal kertas saja. Kalam dia kalau dia tarik klik. Tak kalah Tuhan. Tiba-tiba dia mau ayat kalah Jibril, kalah Nabi Muhammad. Kalau gitu, apa Allah Ta'ala murih kepada Walid ibn Mughirah? In hadza illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar. Ini kalah ni kalah Nabi Muhammad. Tuhan nak buh neraka saqar. Kalau kena itu pendapat tinggi sangat ilmu turun langit gak, apa tu heboh neraka Walid ibn Mughirah? Ayat tak salah, gengelah tu. Nampak tu tak? Salah pegang lagu tu. Tak sah pegang lah. Tak sah pegang lagu tu. Kena dah. Orang awal semua, orang petani, orang Malaysia, kena dah kita pegang ni kalam Tuhan.
Hak Tuhan waktu, hak tu cakap pe Tuhan, kita pegang tak ada asma, tak ada asma kita tak pegang dia, hajalah dah kena dah pegang lah tu. Mai do ayat tak iman Nabi Muhammad dengan huruf Quran mana lebih, hajalah belaka tu kakah ilmu kalah belaka. Nak ge lebih lagu mana ni kalah tu. Nabi Muhammad makhluk. Sifat Tuhan dengan diri Nabi Muhammad mana lebih? Orang tanya ke balas tu? Orang tak kecek lah tu. Orang tanya tu, mah dengan gesek mana mahal? Orang kecek lah tu. Kecek tak? Supaya tu dah. Walaupun gesek ada gesek tak? Gesek mahal tak? My kid. Orang tanya, mana mahal di antara dua ni? Kami sasa lagi, buat apa? Mata belia dengan ikan kering, mana mahal? Bandung milih tak? Orang tak kecek mula dah lah tu. Pas kata ngaji ilmu akal, kan nak kecek lah tu. Tu nak ayat kata, bukit akal dah tu. Bukit akal dah tu. Orang panggil akal belik tekak sendiri. Akal pelah pula. Pelah tak? Akal pelah dia mahu apa nama sisik daun apabila nak makan beluk nak apa yang ambil daun pelah tu dia kerasak ke dia heret dengan beluk tu dia ledah tu. Tak boleh kita kecek lagu ni bukan gapo dak, bukan nak murih dia, nak murih dia ajari tak kena tu. Dia kalau dia pecah diri dia daripada penyakit tu dia mulia. Dia mulia, orang mulia. Orang kita kena beza di antara pahami dengan orang. Orang itu hormat tak ada apa. Tapi pahami dia ada. Sebab salah. Nabi Muhammad ya hormat pada orang. Orang Yahudi mati, ya bangun diri, ya Rasulullah. Tak kaya Yahudi itu diri apa ya Rasul? Alaysa bihazan nafs. Nabi kata tak kaya orang kan ni. Buat pegangnya orang Yahudi, kerah perut orang Yahudi, Nabi buat tubik suku. Tapi diri Nabi muamalah lah lain. Ya mana tu? Ni kita nak kecek di ajaran, bukan nak kecek di orang. Orang ayat boleh jadi pita yang peningnya kok mana boleh jadi, tapi di sini kita nak kecek di ajaran. Faham tak? Inilah umat tani kita, jangan nak bergaduh dah dengan ilmu kalam, jangan gaduh. Mengajilah akidah hak salah tu. Kita lana-lana dah dulu tak apalah, tak ada. Hari ni banyak orang buat klik. Allah banyak benar orang nak ngaji hak salah hak mana pun boleh. InsyaAllah lepas ada tahawiyah ni kita nak mengajar usul ahli sunnati wal jamaah Imam Ahmad bin Hanbal. Lah mana hak anak murid Imam Syafi'i sendiri, tokoh mazhab tu. Imam Syafi'i tak ada tulis mana bab akidah ni sebab apa sampai dia selamat. Tapi anak murid yang Muzani tulis. Muzani tulis kitabus sunnah hak dia. Kita syarah dah. Syarah bahasa Sia pula tu sampai duk luar negara gitu. Bahasa syarah Melayu pula lah lepas dah ni kata insya-Allah. Habis itu. Kama dia lah mana pula? Dia kata wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fin nar la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun. Dengan molek nah. Dengan molek berarti baik di sini. Lah mana dia kata? Dan ahlul kabair. Ya ahlul kabair. Al-kabair ahlu mana sahibu? Ampunyo orang wak dosa besar. Ampunyo orang wak dosa besar. Dosa besar hak bukan kufur dan syirik. Sebab kufur dan syirik batal amalan. Ingatlah kita umat Islam, dosa besar dikandaki di sini iaitu dosa hak bawah daripada syirik dan kufur. Nabi kata dalam hadis sabit kata ijtanibu sab'al mubiqat. Suruh jauhkan kita daripada 7 perkara jadi kecelakaan. Salah satu daripada hak mocok, hak kecelakaan al-isyraku billah. Syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik tak apa. Sebab tu wahai saudara yang dirahmati, yang dikasihi, apabila orang ni kata syirik, orang ni kata syirik itu perbuatan, kita jauh asal masuk. Hadok khilaf dia mana kata syirik dan mana kata tak, kita asal masuk. Buat apa? Jaga diri. Sebab kalau syirik tak apa.
Bah tak boleh gapo syirik. Kalau kita syirik boleh gapo tak guru? Yang pertama habis amal. Lah mana Tuhan kata dalam Quran? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau mu syirik dengan Tuhan, amalanmu habis licin. Tu biar. Tuhan kata ke Nabi dia, tapi Nabi cerak tak buat kerja lagu tu. Kena pada ummah ulama tafsir kata. Satu, amalan habis licin. Bih. Yang kedua, salah hening, Tuhan tak apung. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tuhan tak apung. Kemudian orang hak syirik dengan Tuhan, gapo nak boleh pula? Tiga, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang syirik dengan Tuhan, Tuhan tak boleh masuk syurga. Haram dia tu masuk syurga. Tepat dia dalam api neraka. Tak ada dia boleh bantu tolong, walaupun nabi, walaupun malaikat, walaupun wali, walaupun syuhada, walaupun siapa tak boleh tolong. Ulama ni kata syirik, ulama ni kata tak syirik. Kita orang cidik tu baik dia. Saya kacau. Demo kata jalan ning. Demo berdenya dekat cek. Lah ana kita tahu aku tak pergi dah, tak apa. Selamat. Jalan lain dah pergi. Tak apa aku nak pergi kok. Kamu. Saya tak layak. Saya royak ya. Kita tak layak okey. Demo nak halah pergi. Bahkan kita suruh tambah pula. Sebab kita lagu tu, cara mengaji mengatur lagu tu. Buat apa? Kerana kalau kita layak yang nak pergi, pergi. Kata nak pergi sangat agak. Pergi. Tu sebab kita lucu lah. Lepas ada kewajipan kita. Aku royak dah hari tu kata Tuhan tanya Tuhan. Tanya malaikat. Tanya kitab. Hak tulis di Lauhil Mahfuz. Ku royak dak kamu? Dia nak kata apa tak boleh. Kerja kita royak paksa rasa. Majlis kita tak ada paksa okay. Nak royak keterangan hukuman, menghukum bukan kerja kita. Sebab itulah kita ngaji mai lagu ni. Ulama kita tarbiyah lagu ni. Jalan ni hak kita balas ni. Ni ada orang satu orang. Marilah bukit mana tak tahulah kita kecek. Ni royak kata hamba tak ada mengaji tak habis azhar ya tu. Hamba ni mengaji tak habis azhar. Waktu azhar ni waktu ubik surat kata nak masuk Mesir tak boleh 10 tahun. Kita tak suka sorry tengok. Nak royak kata nya percaya benda-benda lagu tu dah. Nak tuduh kita ni nak lawan kita dalam alasan tak kuasa nak lawan. Kita waktu ubik alasan gini nak murih tuduh. Ngaji tak habis tak boleh masuk Mesir 10 tahun. Kita nak tengok, kata orang ni sia ke dia. Tak apalah kita maaf with dia. Nak buat kan kita tahu. Sia tengok. Dia bawa anak dah 3-4 dah. Tulis komen. Hamba ni habis mengaji tak habis. Tak boleh masuk Mesir 10 tahun. Ulama Azhar murih ke hamba. Dia tak tahu kata ulama Azhar duduk belakang kita. Siapakan ni? Apa nama banner kita ni? Pakar hak Dumyak Jadidah ni ulama Azhar hak duduk sana ni aku belakang. Maaf, tak ada apa. Dia tak tahu nak kena sia ke dia. Kita sia ke tak tahu. Tapi kalau orang lawan dalam arti kata tak erti berdoa kita hajar jelah. Tapi kalau naknya alasan. Nak ke muka alasan lagi. Kita tak kena gini sebab gini. Tu cara nak jatuh. Hak ni, demo ni ngaji tak habis. Habis pun tak sakut gapo dengan demo. Tengok tak? Amba ni habis tak sakut gapo ni mah. Tapi orang hak kenal kita tahu habis tak habis. Nah, habis tak royak lah. Kita tak usah lah tu. Sijil kita tak royak gitu gini. Sebab apa? Sebab kita ngaji nak tahu. Kamal kita ngaji nak beramal dengan ilmu, minta doa kepada Tuhan nak Tuhan taufik boleh beramal dengan ilmu. Takut ilmu tu jadi hujah di atas kita, bukan ilmu tu bantu kita. Hak tu hak kita takut. Nampak je dah? Ni cara dia ni Allah jadi kelajak. Ngaji tak habis azhar. No ya tak ada amah habis azhar. Aku ulama pun dah ada, CJ pun dah ada nak tengok pun boleh. Kamar dia tak ada kali kata tak boleh masuk Mesir selepas 10 tahun. Tak ada. Ambil di mana duk royak? Janganlah duk kata kau orang lagu tu.
Ingat tak abai dah? Abai kita panggil abai, tak apa, nampak tua dah. Ingat tak dah Nabi kata ni Nabi kamu. Bukan Nabi kami sorang, Nabi kita dan Nabi demo. Dua-dua lalu dah. Nabi kata man qala li akhihi muslim ma laysa min askanahu Allahu fi dargatil khabal. Siapa dia pergi kata kepada orang saudara dia benda bukan-bukan, Tuhan kurung di dalam seluk api neraka. Jangan gaduh lah nak kata kok orang. Nak murih, buat apa nak murih? Tanya dulu, tepuk dada, buat apa kita nak murih dia? Sebab dia waktu ambil alasan, kita tak ada alasan. Hak tu hal. Nampak dah tu? Tu hal lain. Nak murih buat apa? Sebab dia baca ayat Quran, dia baca hadis Nabi, dia wari perkataan yang salah. Apa? Kalau kita kuasa, waktu baik mari dah. Perkataan Tuhan kata hari ni, Nabi kata hari ni, kata yang salah lagu ni. Lagu Tuhan no. Ni dah. Tuduh gitu, tuduh gini. Rugi kita lah. Amalan kita, hak kita duk kacau, duk semaya, duk apa boleh demo. Tak apalah, hak ni kita maafwi. Kita maaf sungguh. Kita maafwi. Nak buat kena orang tani kita, orang Islam, orang nak kepada kebaikan, tapi kena tarbiyah salah. Kita maafwi tak ada apa orang macam tu. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayya'fu anna wa ankum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunglah dosa kita dan dosa kamu. InsyaAllah Tuhan wi hidayah, wi ke jaya lagi biiznillah ta'ala. Al-kabair daripada dosa. Ingatlah 3 tu dah. Syirik tu tak apung lah. Jangan duk kacau lah, tak usah duk kacau dengan syirik, tak usah kacau. Apabila ulama kata hak ni kata syirik ni tak syirik, tak usah masuk mula, tubik. Yang duk kacau. Iaitu syirik, al-kabair ni iaitu dosa. Dosa apa? Dosa yang bawah daripada syirik dan dia atas daripada dosa kecil. Tu apa panggil al-kabair. Orang al-kabair. Maka kaedah ataupun dhabit kita nak kenal kata kabirah ni, dosa besar ni lah mana? Muhammad. Ulama kata kullu dhanbin ruttiba alaihi haddun. Tiap-tiap dosa yang dijanji di atasnya apa nama? Akan had. Had ni mana kata ambil tindakan. Kena pukul, kena halau, kena rejam, kena gapo. Itu makna kata dosa besar. Ataupun khutima bi ghadabin au la'natin au narin. Ataupun ataupun gapo? Ataupun ditutupkan ayat Quran ataupun hadis Nabi balik belakang dengan Tuhan marah, ataupun Tuhan laknat, ataupun dengan api neraka. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan diri daripada perbuatan itu. Maka hak lagu tu orang panggil dosa besar. Lah mana? Seperti gapo? Jawari hadis. Jawari satu hadis hak menunjuk kata dosa besar. Hak Tuhan kata la'anallahu akilar riba au mukilahu au katiba wa syahidaini wa katiba. Allah Taala melaknatkan orang makan riba, orang menyaksi, orang tulis, orang tu orang ni. Maka makan riba ni dosa apa ni? Dosa besar. Ni. Sebab Tuhan laknat. Bunuh orang ni Tuhan marah tak? Mana kata Tuhan marah? Qala subhanahu wa ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Allah Ta'ala murka dia. Dosa besar. Kemudian nar. Nar. Makan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Dosa besar. Kita baca ayat Quran pakat baca belakang hari ni alhamdulillah pakat ngaji qiraati belakang dah hatta anak cucu jazakumullahu khairan. Pakat hatta anak cucu ngaji Quran. Kita pun mengaji tafsir pagi-pagi. Ulama kita pun sungguh bangun ya pukul 4 lagi nak mengajar tafsir. Semaya subuh sudah zikir sikit ngajar tafsir. Kebaikan ni 3 wilayah kita ni. Bukan tak baik. Mengajar tafsir situ pun mengajar sini memang rahmat dah turun. Sebab tu tempat kita ni tak ada bergerak bombing. Tak ada kemarau. Tak ada tu, tak ada ni. Puak-puak ni Pas markah tahfiz di markah kita tu, di markah apa nama tabligh tu, hafal Quran apa gapo tu, bik tahfiz banyak mana. Rahmat ada tu. Ni nak royak kata gapo, nak royak kata tepat kita kebaikan banyak lagi. Banyak lagi kebaikan. Kalau boh pula akidah salah so lagi,
Nak mengaji ahli kalam sikit-sikit tu boleh lah. Nah, tapi pegang hak salah ni gi, molek lagi. Tu dia. Itu kita waktu bik belakang dah tu. Ya bi ghadabin au la'natin au narin. Nampak tu dah? Lepas tu had. Lah mana had? Al-had. Mana kata ada apa nama orang panggil ambil tindakan tu. Seperti curi. Katakanlah Muhammad, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim. Wallahu azizun hakim. Orang mai baca sahabat dulu, dia baca silap juga. Ya manusia. Dia baca wallahu ghafurur rahim. Al-A'rabi kata. A'rabi ni orang Arab hak pesing Badawi, tapi dia reti bahasa. Buat cenggung gitu. Dia tengok mata Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin lah tu nah. Dia tanya. Umar kata, "Kamu tahu?" Wallahu ghafurur rahim. Suka tangan ni wallahu ghafurur rahim. Wallahu azizun hakim. Sebab tu Quran dia ada lazah dia, ada kemanisan dia. Sebab tu setengah-setengah dak mengajar masalah sembelih. Saya sangat suka kat tubik dalam YouTube ni. Tubik dalam apa nama silaran langsung ni. Dia kata nak sembelih binatang ni bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ngap dia. Orang tak baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang baca bismillah Allahu akbar nak sembelih. Ya Allah. Takut silap boleh jadi dah. Tapi beringatlah sikit. Orang awal faham salah. Hak kita ni insya-Allah kita waktu bik dalil bih awal dah. Bukan bertiung pun dak awal dak dah. Tak hak kita ni kita waktu bik dengan cara jelas ni. Nampak tu dah? Dan satu lagi, sikit dah nak sudah sini, iaitu apa hak Nabi pelepah diri daripadanya. Hak Nabi pelepah diri daripadanya lah mana? Boleh waktu bik dalil tu kata ana hadis sahih Muslim, man ghasyana falaysa minna. Nabi pelepah diri tu. Mana siapa dia gapo ghasyah? Menipu. Siapa dia menipu, Nabi kata bukan orang daripada jalan ni aku. We faham molek sini ni. Falaisa minna bukan Nabi kufur, setengah orang tak faham. Laisa minna di sini makna kata Nabi pelepahkan diri dalam arti kata mung ni orang tak sempurna iman. Jangan ambil hadis ni makna tahu mung menipu, bukan orang Islam lah ni. Bukan orang Islam, kalau kecek atau bukan PA perangai orang Islam, okey. Tapi kalau kata qasak bukan orang Islam, mana tahu dia keluar tubik daripada dairatil Islam kepada kufur, ni bukan. Ni cara dipahamkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi pahamkan sahabat. Dan ulama-ulama pakai ambil situ. Tu sebab asbabil wurud lah mana hadis ni. Asbabil wurud lah mana? Hadis ya ada asbabil wurud. Quran ada asbabin nuzul. Sebab apa kata nuzul? Sebab Allah Ta'ala tertinggi atas arash. Turun Quran pada atas. Tapi hak ni datang daripada Nabi. Sebab apa Nabi boleh kecil lah ni? Tahu juga. Tak tahu nak kaji di mana. Orang ngaji dia tahu. Orang ngaji dia tahu. Dia tahu kata Nabi kecil gini buat apa? Kalau bahasa orang mengaji mubarrirat. Sebab gapo Nabi boleh kecek belah ni? Tamai. Sahid araititan Nabi sallallahu alaihi wasallam dai put yang ni. Sebab gapo Nabi kecek lah ni? Satu hari Nabi berjalan di pasar. Jalan. Nampaknya orang Arab ni sampai ke hari ni, dia susung buah-buah dia tu kan. Buah dia tu dia susung jadi bukit gitu. Jadi bukit gitu. Molek lah depan tu. Depan tu molek. Jadi 3 segi tu jadi molek. Lihat belakang ni dia ambil situ. Kalau nak jual dia ambil situ. Buh lah catung tak kadang molek tak molek aja. Sampai ke hari ni lah tu. Nabi Muhammad SAW hari tu dia jalan lagi. Nampak? Dia berhenti di satu tempat orang duk menego. Sebab tu dalam hadis sabit mana Nabi kata al-tajir ma'al anbiya'i wasyuhada' yaumil qiyamah. At-tajirus sadiq ma'al anbiya'i
wal anbiya wal syuhada was salihin. At-tajir al-kadhib ataupun al-kha'in husyira ma'al al-zalimin. Makna kata dihisap sekali dengan orang zalim. Hak molek dihisapkan sekali para nabi dan apa nama syuhada dan sebagainya. Hamil gitu Nabi Allah tangi masuk. Nabi Allah tangi masuk. Dalam hak ya duk gapo nama apa yang kata buah kayu hak duk susung. Lalu tangi Nabi tu jadi basah. Baliyah. Bali makna kata buruk lah dalam tu. Nabi waktu baik. Gapo buat lagu ni? Oh ya Rasulullah semalam hujan je kata. Hujan apa lagu ni benda buruk murayak lah kata hak benda dalam ni lagu ni mu jual harga pasal kata benda ni punah dah jual harga pasal punah lah dia kata. Dia duk tak depan ni orang pahal kata silap pula. Lepas pada Nabi nak pergi Nabi kata lais man ghasyana falaysa minna. Nabi kata situ. Ni hadis ni hadis Sahih Muslim ni sebab Nabi kata tu Nabi pergi jalan di pasar. Fak Quraisy dia kata ke Nabi, Nabi bergapo nama jalan kedah, jalan di pasar, jalan di suk. Jadi kan Nabi mana-mana jalan di suk belaka. Tak ada jadi pelik ke apa situ kita saja masuk. Maka orang penipu tadi itu dah syarat. Sebab Nabi pelepaskan diri. Pelepah diri ni bukan pelepah dengan mutlaqan, pelepah dengan muqayyadan, ta'adduban. Makna kata nak hajar sini. Nak hajar. Satu. Yang kedua, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Nabi katakan, man hamila alaina silaha falaysa minna. Lah mana? Siapa dia ni? Kita terkadang tak terkhabar ni seumpama pisah ataupun gapo lagi kita kata. Silah ni makna gapo silah? Awud, bahasa Sia panggil awud, bahasa Melayu tak mana? Bahasa Melayu katakan alat senjata. Tak itu senjata. Ni bedil ke, anak panuh ke, pisau ke, apa lagi? Pedai ke, lembing ke, apa lagi kita kata? Apa nama kita kata? Kerih kan? Apa kata je lah. Hak jadi senjata bagi kita untuk nak buat jaga diri. Nabi kata siapa dia buat tunjuk kepada saudara yang lagu ni. Tunjuk muka dengan pisau ke, tunjuk dengan bedil ke, tunjuk buat gitu. Sedangkan saudara dia tak sepatutnya buat tunjuk, dia bukan seteru dia, buat tunjuk buat kelola main gitu. Nabi kata falaisa minna, dosa besar. Jangan buat lagu tu, kita kena tahu gak adat-adat ni dosa tak khabar. Nampak dah? Dosa besar lagu tu. Tak boleh. Akak alas senjata itu dosa besar. Aku dah bedil ni. Dosa besar. Dalam agama kira kata al-kabirah, dosa besar. Al-kabair, dosa besar. Jangan buat lagu tu, tak boleh. Kalau kita buat lagu tu, nasib dapat dosa. Tak pasal-pasal dosa dengan Tuhan. Nampak tu tak? Selik sini tak ada apa. Taruh dole sarung dia. Waktu baik apabila ada seteru dah gapo, dak pesteru lagu nak tahu. Tak ada gapo dak pesteru ya hak dia dah. Tapi dak pegu kita ni saing kita dak gi ugut apa dia. Dia bekerja. Tak lewat gitu. Tak gitu. Dia berdosa tak lewat lah tu. Itulah nampak sampai masa dah tu. Malam ni insya-Allah dah. Kita boleh ngaji dengan puas hati. Insya-Allah kita akan syarah lagi itulah. Wa ahlul kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnari la yukhalladun bi'idznillah ta'ala. Kita akan syarah ni, kita mai kena dosa besar dulu. Lepas tu dosa kecil belaka tu. Lepas hak daripada dhabit kita ngaji saat ni, kawan kita ngaji saat ni, dosa kecil belaka. Nampak tu tak? Ni dosa besar. Maka pada malam ni sekadar inilah dulu malam ni mudah-mudahan kita boleh faham apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di dalam akidahnya, iaitu aqidatu as-salaf ataupun aqidatul mazhabis salaf yang dikemukakan kepada umat Islam oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada malam ni kita sama-samalah mengingati diri kita sama-sama, kata malam ni malam Jumaat, banyak selawat di atas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan banyak kita itu
Sungguh laisak tu kalau acu boleh tu mana pagi-pagi sikit kita pergi awal-awal sikit semaya Jumaat. Pakai hak molek, bau sedap, kemudian masuk dalam masjid, selawat Nabi banyak, baca surah Kahfi katik ke molek. Supaya kita itu dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekadar ni sahaja dulu. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.